Hanya penternak yang beri komitmen tinggi dipilih menyertai projek Ladang Satelit Nasional LSN dan Pusat Feedlot Nasional NFC. Itu pendirian Kerajaan Negeri Sembilan dalam meneruskan kedua-dua projek berkenaan. Perkara itu ditegaskan Exco Pertanian, Keterjaminan Makanan dan Kos Sara Hidup Negeri Datuk Seri Jalaluddin Alias pada persidangan Dewan Undangan Negeri. Mengenal pasti dan melantik penternak-penternak yang berkelayakan dan kompeten. Kita tak mau lagi penternak yang macam chip small. Dia ambil tanah dan lepas tu dia subkon dan sebagainya. Kali ini kerajaan negeri meneliti sepenuhnya di bawah pentadbiran Yang Berhormat Kelawang tempoh hari, dan daripada 14 unit kandang ini kita telah kenal pasti 13 penternak dan juga yang begitu kompeten untuk diberikan lot-lot di kawasan 14 kandang ini. Langkah itu antara yang diambil kerajaan negeri bagi memperkasa dan meningkatkan daya saing projek. Ia selari rancangan pembangunan Negeri Sembilan 2021-2025 yang meletakkan sasaran tahap sara diri bagi daging lembu atau kerbau sebanyak 38 hingga 40% menjelang tahun 2025. Bagi mengelak kerugian besar akibat banjir, petani di Johor disaran menghentikan sementara aktiviti penanaman sepanjang monsun Timur Laut. Sepanjang tahun dia bertani, bulan 12, 1 ni dia boleh ambil 7 tahun lah kan. Dan kita juga menggalakkan kepada petani yang memang kawasan itu banjir, cuba cari kawasan sesuai. Kita akan bantu untuk dapat kawasan yang mungkin tinggi sedikit, tak tidak banjir. Tapi yang penting ialah mendapat sokongan daripada jabatan lah. Kita tak nak yang berkecil-kecilan tapi minta tanah besar-besar. Yang dihormati Puan Nurul dan Binti Ibrahim. Beliau ditemui pemberita selepas majlis penyampaian mekanisasi ladang dan bantuan bencana banjir 2023 di Keluang, Johor. 16 mini traktor diserahkan kepada 15 usahawan dan satu kelompok melibatkan kawasan seluas 151 ekar. Manakala kira-kira 2.19 juta ringgit disalurkan kepada 699 petani, penternak serta pengusaha aquakultur yang terjejas akibat banjir pada Februari dan Mac lalu. Susulan pergaduhan sekumpulan lelaki bersenjata tajam di Johor Bahru, beberapa suspek sedang diburu bagi membantu siasatan. Setakat ini, 3 sudah ditahan. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, ACP Raub Selamat berkata suspek yang berusia 26 hingga 28 tahun dicekup di 2 lokasi berasingan. Turut dirampas antaranya sebilah parang, sebuah kenderaan dan 4 telefon bimbit. Ketiga-tiga suspek juga didapati mempunyai rekod jenayah lampau termasuk dadah. Kes disiasat mengikut Seksyen 148 Kanun Keseksaan. Juga di Johor Bahru, seorang wanita tempatan disyaki dalang sindiket pemalsuan pasport ditahan di Taman Nusa Bestari. Turut dicukup, seorang lelaki warga negara Cina disyaki orang tengah sindiket. Pengarah Jabatan Imigresen Johor, Baharudin Tahir berkata tangkapan wanita berusia 47 tahun dan lelaki 34 tahun itu susulan risikan selama 2 minggu. Sindiket pemalsuan pasport negara Cina itu dipercayai aktif sejak 3 bulan lalu. Turut dirampas 5 pasport negara Cina dan wang tunai RM12,100. Sebuah kenderaan juga disita. Sindiket dipercayai meletakkan harga RM400 hingga RM500 bagi setiap pasport yang diproses.